Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada tengok dalam surah khabar, dia bila dah kahwin tu, dah 3 hari baru dia sedar yang suami dia tu perempuan. Mungkin Ustaz boleh cerita sedikit. Okey. Yang pertama, kalau dia dah sedar suami dia tu perempuan yang contohnya kalau kita tengok dia ubah bagi saya mungkin dia dah buat pembedahan lah kot, ya, maksudnya dah tukar jantina. Jadi bila tukar jantina ni dalam Islam ni dia tengok macam ni. Kalau dia tu memang real perempuan yang buat pembedahan, reconstruct untuk jadi lelaki, maka memang Islam tidak mengiktiraf dia sebagai lelaki lah. Kecuali kalau dia adalah khunsa. Khunsa ni khunsa muskil dia panggil. Khunsa muskil ni lahir dalam keadaan dia ada 2 alat kelamin. Lelaki ada, perempuan ada, dan kemudian dalam situasi ini perubatan memang ada say yang tamat lah. Maksudnya kalau doktor pakar kata okey, alat kelamin lelaki dia lebih berfungsi berbanding dengan alat kelamin perempuan, maka dalam situasi ini dia berhak untuk buat pembedahan, maksudnya untuk kekal sebagai lelaki. Tapi dengan syarat tadilah perubatan yang beramanah, dia buktikan bahawa memang walaupun ada 2 alat tetapi alat lelaki itu lebih berfungsi lah, dominan. So dia boleh buat pembedahan kekal sebagai seorang lelaki. Jadi untuk yang ni bolehlah. Mana kalau dia dah ni buat pembedahan semua, dia kahwin. Tapi kalau dia memang asal perempuan, tapi dia buat pembedahan macam sekarang lah kita tengok yang berlaku pengkit apa semua ni kan. Jadi dia buat semata-mata pembedahan itu untuk nak tunjukkan dia sebagai seorang lelaki, maka yang tu tidak diiktiraf oleh syarak, maka perkahwinan tu secara automatik terbatal lah. Terbatal. Dia tak terpakai. Soalan kedua, Ustaz, ada pasangan yang dah kahwin 5 tahun. Dia mohon cerai lah suami dia, dengan alasan tak pernah bersetubuh dengan isteri dia. Jadi itu boleh merupakan nombor satu sebagai alasan untuk mohon bercerai. Yang kedua, kenapa tak berlaku persetubuhan sehingga 5 tahun? Nampak macam fizikal dia macam sehat kan? Okey. Dia yang pertama, sebenarnya dari segi hukum syarak tadi kita dah tengok hukum dan undang-undang. Undang-undang pun bagi tempoh maksimum setahun je. Mana kalau tak pernah berlaku persetubuhan dalam setahun, isteri ini boleh mengadu kepada mahkamah minta untuk difasahkanlah, maksudnya untuk dibubarkan perkahwinan itu. Jadi kalaulah sampai 5 tahun barulah kes dibawa ke mahkamah. Jadi kita tak boleh nak blame mahkamah lah, nak blame undang-undang dan hukum, kerana sebenarnya isteri itu ada hak dia. Kalau setahun tu pun dia dari segi undang-undang pun dah boleh mohon supaya dibubarkan. Jadi kalau isu yang kata nampak macam sihat tapi itu saya nak bagi pandangan pun susah tu. Itu maknanya ada tu kes doktor kahwin tapi tak pernah bersetubuh. Ya, betul. Sebab sekarang ni kita bimbangnya ialah apa? Budaya gay ni sebenarnya saya duk baca dalam saya duk nilah dalam Twitter, dalam ni banyak kes-kes yang berlaku macam tu. Kadang-kadang tu dia kahwin tu just semata-mata untuk nak jaga dia punya social status saja. Kan, sebab bila tak kahwin ni kadang-kadang orang akan pandang slack pada dia dan sebagainya lah. Jadi dia kahwin tu just for the sake of social status saja. Tapi dia dengan isteri ni seolah macam masing-masing cara kehidupan masing-masing. Tak berlaku persetubuhan dan sebagainya. Jadi bagi saya itu sebenarnya tindakan yang salah lah. Sebab seseorang yang nak berkahwin, dia mesti faham tujuan apa berkahwin. Ya, tujuan apa berkahwin. Jadi di situ adalah penting. Maka barulah sama ada suami atau isteri tadi itu dia akan jalankan tanggungjawab bila dia faham tujuan berkahwin. Itulah sebenarnya situasi dia lah. Ya, betul. Perkahwinan yang macam Ustaz cakap tadi, nak tutup, nak pakai social status dia, tapi katakan isteri salah satu pasangan ni dia tak komplain, apa pula hukum kepada isteri dia okey. Kalau dia tak komplain, contoh macam tadilah, cumanya dia tak ada apa-apa, dia isunya sekarang ialah ada dark side ni.
kan yang kita ni masalahnya macam suami ni gay sebenarnya dan dia pun ada dia punya gay partner dia, tapi cuma nak jaga social status dia kahwin. Isteri tahu kata suami ni ada ni, tapi isteri tak mengadu kepada mahkamah untuk bubarkan. Jadi itu isteri juga bertanggungjawab lah. Maknanya, tapi kalau isteri tak tahu, ataupun macam tadi satu, dia kahwin semata-mata kahwin, dia tak praktis, tak ada isu dark side punya life ni, tak ada. Tapi life goes on macam biasa, masing-masing punya kerja, masing-masing semua sekali, cumanya tak berlaku persetubuhan itu. Maksud resolusi tersebut, anak kawan saya dia kahwin malam tamanya yang si suami ini dengan lelaki lain. Lepas itu terus dia minta cerai. Dan kalau kita tengok macam contoh macam tadi lah, kalau berlaku contoh perkahwinan tak ada persetubuhan dan sebagainya, tapi isteri redha, isteri pun sibuk dengan macam tadilah doktor katakanlah, kalau spesialis pula ke apa kan, jadi masing-masing sibuk dengan life masing-masing kata tak ada apa, okey tak apalah, aku bawa hidup kau sendiri, balik rumah pun mungkin tidur bilik asing-asing pun kan. Jadi seperti itu masing-masing mana isteri lah especially dia redha dengan benda tu, boleh teruskan, tak ada masalah. Mungkin sebab ada keluarga tu dia dah push kan, umur dah macam ni. Iyalah, itu saya kata tadi, maknanya kahwin just untuk for the social status tu saja, nak jaga yang tu. Ya, betul Ustaz. Saya pernah kenal lah 2-3 T20 ni kan, yang tu pelajaran tinggi ni. Mereka ni tidur bilik asing-asing, dia ada timetable. Kalau meetingnya tak duduk, tak boleh lah kan, tak boleh ganggu. Mungkin weekend ke sekali dia ada schedule. Dia kebetulan orang apa komen Ustaz. Macam tu tadilah, maksudnya dia at the end kita kena faham untuk tujuan kahwin kan. Tujuan kahwin ni sebenarnya salah satu benda elemen pentingnya yang Nabi sebut, tujuannya adalah untuk ada zuriat kan. Sebab zuriat itu juga adalah satu benda yang penting bagi kita sebagai individu manusia. Legacy itu ya, maksudnya kita nak tinggalkan. Sebab tu kan kita kata, Nabi sebut kan, bila mati seseorang anak Adam, maka dia akan terputus kecuali daripada 3 sumber. Jadi salah satu sumbernya ialah apa? Tadilah anak yang saleh, anak yang baik kan, yang akan sentiasa ni. Jadi maksudnya kalau kita faham tentang, ataupun kalaulah individu tu dia matlamat hidup dia ada dunia ada akhirat, maka dia akan fikir ataupun consider bahawa berkahwin dengan ada zuriat tu sebenarnya salah satu kebaikan untuk akhirat dia lah. Tapi kalau dia tak fikir pasal akhirat, mungkin dia tak anggap itu satu keperluan untuk dia lah ya, untuk berkahwin. Okey, last sekali Ustaz, mungkin Ustaz boleh bagi penjelasan sedikit tentang perkembangan terakhir di Gaza antara Hamas dengan Israel. Okey, di Gaza ni kalau kita tengok sebenarnya Yahudi dari segi moralnya dia dah kalah lah. Dari segi moralnya dia dah kalah. Maksudnya dulu pun orang-orang yang mungkin banyak support dia, sebab kita tengok sekarang ni yang condemn Yahudi ni bukan orang Islam saja, atau orang bukan Islam sekalipun dah condemnnya sangat jelas, kerana dah nampak dah. Cuma sekarang ni dia nak control damage saja. Dia nak control damage tu, tapi sebenarnya apa yang dia buat at the end merosakkan lebih teruk lagi. Contohnya macam gambar terbaru yang dia ambil, gambar yang dia suruh tinggal pakai spender je kan. Sebenarnya tindakan itu backfire kepada dia apabila orang dah tahu yang ditangkap tu bukan tentera, tapi itu adalah civilian, orang awam yang ditangkap dipaksa. Padahal Hamas telah bina satu image yang sangat positif bila dia layan tawanan perang dia dengan sangat baik kan. So jadi kita doakanlah semoga Allah berikan kekuatan kepada orang di Gaza ni. Semangat dia kita tak payah compare lah. Tapi mana dari segi orang Islam yang lain akan beri continuous support untuk memberi tekanan lah supaya, sebab target dia jelas, dia nak keluarkan penduduk Gaza tu pergi letak di Mesir supaya mereka boleh exploit tempat itulah. Ada yang kata cadangan nak buat second terusan ya, dengan Suez tu. Dia tahu sebab Suez tu terlalu sibuk kan sekarang ni. Kalau kita tengok dulu kita tengok ada kes berlaku, satu kapal sangkut tu sampai all over kan, dia punya efek pada logistik punya ni lah,
kan. Satu kapal saja sangkut berapa hari tak boleh cross tu, berapa banyak kerugian berlaku. Jadi memang Israel ni nak ambil kesempatan itulah kerana master plan sebenarnya dah ada pun, dah lama dah benda tu kan. Perancangan dia, isu gas dan sebagainya. Jadi kita harapkan orang Islam semakin kuat dari segi kesepaduan untuk nak memberi tekanan kepada Israel tadilah. Untuk situasi itu. Nampak sekarang ni sebaliknya. Dulu lagi kuat kita macam Saudi, dia nak boykot, tak nak jual minyak. Sekarang ni semua senyap. Tak, dia begini, kita tak boleh mengharapkan satu kuasa saja. Ialah Saudi zaman King Faisal kita tahulah, itu yang antara faktor sebenarnya kenapa King Faisal dibunuh. Anak saudara yang dikatakan gila tu alasan saja. Kan? Jadi sejarahnya sebab dia bagi dia ni itulah ya, tak nak jual minyak apa semua sekali kan. So jadi sekarang ni saya sebab tu perubahan ni kita tak boleh mengharapkan secara besar-besaran. Kadang-kadang yang di bawah ni usaha-usaha kecil yang dibuat oleh orang biasa ni. Sebab tu dalam kita tengok di barat sekarang ni orang lebih cenderung nak bawa perubahan dalam masyarakat, dia kena start dengan mikro. Usaha-usaha orang kecil-kecil macam ni saja kan. Jadi bila kita bersepakat sebarkan awareness, saya rasa itu lebih nilah, lebih berkesan. Tapi depressing tiap-tiap hari kita tengok dia punya suffering saya. Betul. Saya ada seorang dia keluar daripada Gaza 3 hari sebelum berlaku perang. Dia student fizik dekat UM tu. Dia datang baru awal minggu baru ni lah. Tapi alhamdulillah isteri dia masih lagi ni lah tamat. Tapi bapa mertua dia meninggal, makcik satu building tu dia 20 orang lebih kot. Dia bom tu, tapi jalah tu takdir Allah. Isteri dia dengan 2 orang anak perempuan dia, dengan makcik dia, dengan seorang anak makcik dia ni keluar nak pergi beli barang. Dia orang keluar je bom. Balik tu ada satu video viral yang ni, video tu makcik dia tengah ni lah dengan bapa saudara dia tadi tu, setengah orang kapan jenazah dapat sebelum nak kemumikan tu lah. Tapi dia kata tu lah, dia mana isteri dia ni telefon dia tu, dia kata bagi tahu macam seolah macam dia kata kalau kita ni kata kita menangis meraung lah kan, tapi dia just bagi tahu, dia kata bapa aku dah syahid. So dia kata macam dia pun pelik tengok macam mana kuatnya semangat isteri dia tu boleh ni lah. So saya kata orang Gaza ni dia dah orang kata dia punya upbringing dia tu memang dah develop dia punya semangat yang kuat tadi tu. Orang luar je lah yang kita kata yang perlu kita. Macam tengok pun sekarang ni contohnya macam boykot ni kan. Contohnya Starbucks lah. Kita tengok kat sini paling-paling pun kita boykot, dia tak pergi kedai je, tak pergi mana-mana yang beli produk kan. Tapi tengok sana luar negara, contoh macam kat Eropah kat US di luar sendiri produk orang tu, tapi cara dia boykot dia orang lebih lagi. Contohnya dia paket depan kedai, lepas tu dia pangkar, lepas tu bubur logo lagi apa lagi, lepas tu pergi bubur dia orang lebih apa kata proaktif extra punya effort lagi extra daripada kita. Tak apalah, bagi saya mudah je lah. Dia macam ni, kita buat dengan kemampuan yang kita ada lah, on our own capacity yang kita rasa perlu. Dan orang bisnes ni kita tahu dah, kalau dia is prolong dari segi dia rugi, at the end dia akan tutup ke. Dia pun tak akan tanggung benda-benda rugi macam tu kan. Jadi sebab kadang-kadang kalau kita buat secara terlalu agresif ni, kita memang dia give us a bad image lah. Itu pun kita nak kena tengok jugalah kan, jaga dari segi aspek tu. Tapi kita buat sebab kadang-kadang kita usahakan sesuatu dalam keadaan yang senyap, ataupun kita nampak orang nampak maknanya ni, tapi kesan dia tu lebih kuat. Ni kesan dia lebih efektif lah. Itu bagi saya adalah lebih baik lah, lebih berkesan. Sekarang satu dunia lah because of kezaliman Zionism kan. So Spain dan semua memang terang-terang. Ya, betul. Support lah. Sebab dia baru dah tahu, dia sedar ni American ni semua kan.
double standard. Dan sebab tu kalau kita tengok sekarang, kenapa Amerika sendiri pun dah sedar tindakan dia tu sebenarnya mengurangkan keyakinan orang kepada dia. Tak apalah, sebab tu bagi saya satu senjata yang kita tak boleh abaikan ialah senjata doa lah. Ya, kita doa walaupun dalam kapasiti kita individu, lepas sembahyang tu jangan tinggallah doa. Pasal doa tu saya nak tanya Ustaz juga. Ustaz apa ni banyak pergi tempat-tempat masjid-masjid mana ni kan. Kebarangkalian untuk apa ni kunut nazilah masih lagi dilakukan lah. Ada masjid-masjid lain. Dia okey, dalam kunut nazilah ni sama ada kita nak buat beramai-ramai ataupun kita nak buat secara individu, tak ada masalah. Kan? Bahkan kalau kita bangun sembahyang tahajud tu, kita doa ke tidak? Itu je kata-kata kan. Walaupun tak buat kunut nazilah, tapi waktu ketika bandar doa tu Tuhan sangat dengar, kita tu berdoa ke tidak? Tu ya kita boleh ni kan. Sebab tu saya kata dari segi isu ni, awareness tu kita kena bangkit dalam semua keadaan. Orang tak buat yang ni, buat yang ni. Yang tak buat yang ni, buat ni. Kita pilih ni lah. Option tu ada di depan kita. Awareness sajalah. Sebab tu kita ada takut beginilah. Saya ada sembang dengan kawan orang Arab lah, dia ni asal Palestin tapi cuma dia duduk mengajar di dia sama department dengan saya. 14 tahun dia duduk sini lah. Dia kalau susu galuh tu bapak dia dulu asal daripada, tapi dia West Bank, bukan di Gaza lah. Dan sebenarnya orang Palestin pun compare antara Gaza dengan West Bank, Gaza lagi kuat semangat dia. Kalau compare dengan West Bank. Dia ceritalah, dia sebut, dia kata kalau tengok, dia kata kita ni bangun pagi duk fikir, dia kata macam mana rumah nak besar lagi, macam mana kereta nak dapat lagi selesa. Dia kata rumah nak, dia kata aku duk bimbang, dia kata kita dunia ni kita rasa selesa dah, kita sedih tengok orang Gaza duduk dalam kemah apa semua sekali kan, duduk ni. Dia takut kita, dia kata pergi akhirat nanti terbalik. Dia kata kita ni masuk, kalau boleh masuk syurga pun duduk dalam kemah macam tu. Dia kata buat-buat dia ni masuk syurga duduk dalam apa nama tu, banglo dalam istana, dalam syurga tu. Dia kata ya sebab ialah kita ni, dia kata fikir naik pangkat, fikir ni apa semua sekali. Dia kata dia orang macam mana dia ni. Itu yang risau tu. Sebab tak fikir nanti depan Allah Ta'ala lagi kan. Allah kata sebelum aku jumpa dengan rakyat Gaza dulu. Sebab Allah Ta'ala dia maha pengampun penyayang kan. Jadi hal dengan aku selesai. Mana pun selesai dengan iyalah Palestin. Peristiwa ni mungkin apa tu satu tunjuk dia kata kiamat nak dekat dah. Ya, betul kan. Tanda-tanda. Kalau tanda-tanda tu kan. Kalau Palestin menang, Islam menang, itu dah menunjukkan tanda-tanda dah paling dekat dah tu. Kan? Ya. Sekarang pun banyak orang dah convert Islam lah. Kan? Ramai dah. So tu kita katakan tadi, setiap benda yang berlaku dia akan pasti ada dia punya positive side, negative side tu akan ada lah. Kita tengok kan. Jadi kalau tengok orang barat sendiri pun macam September 11 pun lah. Yalah. Kan kita tengok okey, itulah satu peristiwa yang menyebabkan Islam macam-macam berlaku kan pada Islam. Tapi di another side tu kita tengok berapa ramai orang yang convert kepada Islam dengan disebabkan oleh September 11. Sama juga dengan isu Palestin. Itu September 11 tu Mahathir tu memang tak percaya. Susah. Kan dia sanggup kan. Runtuh kan. Kan. Lepas tu dia kata Islam ni teroris. Kan. Yang paling besar teroris ni lah Zionis kan. Ya betul. Kan. Zalim dia InsyaAllah dalam apa tu ambulan pun dia boleh biasa.